Saya pada bagi tuan-tuan, saya nak baca satu bacaan yang sekira nak berkongsilah. Kerana satu di antara yang kita dambakan, sangat-sangat kita dambakan ialah kita nak menikmati alam syurga Allah Azza wa Jalla. Tak adalah suatu matlamat kita yang paling jauh, maksimum pun dalam hidup ini, melainkan syurga yang kita dambakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sadaqallahul Azim. Surah Ibrahim ayat 27. Berbagi dihormati Al-Fadhil
Tan Sri, Tuan Nazir Masjid dan seluruh tuan kuasa, Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Hakimi, Al-Fadhil Tuan Bilal dan seterusnya yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang amat berkat ini. Kita berhimpun di pagi yang penuh ketenangan, di pagi yang penuh keberkatan, di pagi yang penuh kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ialah pintu keberkatan kita, berkat rezeki, berkat usia, berkat ibadat, berkat amalan, berkat kehidupan, berkat keluarga, dan seluruhnya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Detik pertemuan di awal pagi ini, tuan-tuan, bukan kecil maknanya. Yakinlah, percayalah, inilah detik yang amat berharga kepada kita. Bermula awal pagi, banyak kerahmatan menanti kita. Allah sedia untuk mendengar rintihan hamba-hambanya. Inna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Allah turun untuk mendengar rintihan hamba-hambanya. Apa kita rintih, Allah dengari. Apa kita pohon, Allah tunaikan. Apa yang kita mahu, Allah penuhi hasrat kita dan keinginan kita. Dan pastilah hidup ini, tuan-tuan, kita banyak perkara kita mahu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang sakit mahu kesembuhan, itu pasti. Yang sempit mahu keluasan, itu pasti. Yang susah mahu sesuatu menyenangkan, itu pasti. Yang hidup dalam masalah ingin penyelesaian, itu pasti. Dan siapa yang tak ada masalah dalam hidup ini? Kita sebagai manusia ada masalah, ada kemahuan yang terdesak. Maka angkatlah munajat kita di awal pagi. Rintilah di awal pagi. Mintalah di awal pagi. Itulah saat yang Allah persiapkan kepada hamba-Nya. Dan bila Allah berikan ruang kepada kita, bermakna Allah sayang kepada kita, hamba-hamba-Nya. Allah cintakan hamba-Nya. Allah cinta kasih kepada seluruh hamba-Nya, tak kira siapa pun kita. Yang penting, peluang keemasan kita raih sesegera mungkin. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita renung balik pada hal seumpama itu, kita yakin, kita percaya bahawa hidup ini penuh dengan jalan-jalan kemenangan. Penuh dengan jalan-jalan kemudahan. Penuh dengan jalan-jalan kebaikan. Sekalipun ada sesuatu hidup ini masalah tertentu, tapi ingat, inna ma'al usri yusra. Saat ada kepayahan, ada ketenangan dan dipermudahkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah tuan-tuan, saya sebut seawal pagi begini untuk ingatkan diri yang bercakap dan seluruh hadir pada pagi ini bahawa peluang ini bukan peluang yang kecil makna kepada kita. Apa kita masih berkesempatan pada pagi besok untuk menikmati seawal pagi ini? Belum tentu. Apa kita berkesempatan untuk menikmati pagi lusa? Lagi jauh. Apa kita berkesempatan untuk menikmati Sabtu minggu akan datang? Lagi jauh. Arti sesaat Allah beri rezeki di awal sekarang pagi ini, saat ini peluang keemasan kita yang tidak mungkin berulang dan akan berulang kembali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketentuannya. Sebagaimana ayat kita bacakan tadi bersama Al-Imam Tuan kita, Tuan Ustaz Hakimi kita, dalam bacaan kita dalam surah An-Nahli page 280,
Ayat pertama lagi, Allah sebut kepada kita baca tadi. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Kita akan datang kepada Allah, kata Allah, satu hari nanti. Kita akan datang. Dan bila datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada hujah dah kita depan Allah. Tak ada hujah dah. Kerana semasa di atas bumi dahulu, kalau kita sempit, kita mohon kepada Allah. Susah, perintah kepada Allah ke tidak? Allah bagi peluang hidup untuk beribadat, guna ke tidak? Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Tiap orang akan Allah balasi. Allah akan beri pembalasan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tak akan Allah zalimi. Sama sekali Allah tak akan zalimi kita. Itu peringatan. Kebetulanlah ayat dibacakan tadi. Demikian juga di penghujung ayat kita bacakan tadi, 118. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apa kata Allah? Penghujung bacaan tadi, page 280 tadi. Wa ma zalamnahum, kami, kata Tuhan, tak pernah zalimi manusia. Tidak. Kami tak akan zalimi mereka, kata Allah. Sebab sifat zalim bukan sifat Tuhan. Walakin kanu anfusahum yazlim, tapi mereka lah yang telah zalimi diri sendiri. Siapa? Kita. Allah kata, aku tak zalimkan kamu, tapi kanu anfusahum yazlim, kamulah yang telah zalimi diri sendiri. Kamu gagal guna nikmat aku beri. Kamu gagal ambil masa yang aku telah beri lapang pada kamu untuk mohon macam-macam. Kamu gagal untuk buat ibadat sebabnya. Kanu anfusahum zalimun, kamulah, mereka lah yang telah zalimi diri sendiri. Itu bacaan kita tadi tu dalam surah An-Nahl ayat 111 dan penghujung 18 page 280. Sekadarnya. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini bukan tu tajuk saya. Saya pada pagi tuan-tuan, saya nak baca satu bacaan yang sekira nak berkongsi lah. Kerana satu di antara yang kita dambakan, sangat-sangat kita dambakan ialah kita nak menikmati alam syurga Allah Azza wa Jalla. Tak adalah suatu matlamat kita yang paling jauh, maksimum pun dalam hidup ini, melainkan syurga yang kita dambakan. Kita dapat syurga Allah, ahli syurga, penghuni syurga yang kekal abadi. Dalam satu tulisan kitab, kebetulan kitab ini baru saja saya tamatkan pengajian bulanan di Masjid Negeri Shah Alam, bulanan, baru tamat bulan 7 baru ni, 8 bulan 7 2024, dengan bermula pengajiannya di Masjid Negeri. Kitab inilah 8 bulan 12 2014, 10 tahun. Kitab ni 10 tahun di Masjid Negeri Shah Alam. Tiap Isnin minggu kedua. Tamat 2 bulan yang lalu. Jadi dalam tajuk ni, saya nak kongsi tuan pagi ni, ada tajuk tentang isu syurga. Kitab karya A'id Al-Qarni bertajuk Sakratul Maut, Bersihkah kita menghadapinya. Jadi kebetulannya kitab ini telah saya tamatkan pada 10 tahun di Masjid Negeri Shah Alam bulanan. Maka saya ambil tajuk pada pagi ini untuk renung balik, ingatkan balik. Tajuknya adalah berbunyi, alangkah indahnya syurga. Kita ambil beberapa poin penting. Renungan bersama di awal pagi. Mudah-mudahan hati yang telah bercahaya makin bercahaya. Jiwa yang telah tenang makin tenang. Hati yang telah begitu indah makin indah. Cahaya dan keimanannya, itu yang kita harapkan baik. Kata pengarang kitab kita ini, saya nak baca. Sebab saya tengok, ialah bila saya dah selesaikan pengajian berkitab di Masjid Negeri itu, saya kira banyak benda kena kongsi lah dengan masjid yang lain pula, daripada beberapa sudut tertentu. Baik. Saya nak baca pada tuan 2-3 perkara lah. Di mana
kata pengarang kitab kita ini, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini sebaca tuan-tuan ya, amanah ilmu ni. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Wahai kaum muslimin, marilah kita mendengar perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan kepada kita sebuah hadis menyentuh perasaan dan tidak seorang pun dapat memahaminya melainkan orang yang bersedia mendengar dengan baik. Dia mula dengan suatu muqaddimah menarik di mana riwayatnya Abu radhiyallahu anhu SAW meriwayatkan, sahabat tanya Nabi satu hari. As-sahabah tanya Nabi satu hari, satu pagi, satu hari, ya Rasulullah, anarallaha rabbana, kami akan melihat Allah pada hari akhirat nanti. Sahabat tanya Nabi satu pagi, kata Abu radhiyallahu anhu, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan dapat melihat Allah di hari akhirat nanti? Kami dapat lihat Tuhan tak pada hari akhirat nanti, ya Allah, ya Rasulullah. Lalu Nabi pun jawab dengan bahasa cukup indah. Ini riwayat tuan-tuan daripada Bukhari Muslim. Saya ni muqaddimah ni sikit. Lalu kata Nabi kepada sahabat, apakah kalian terhalang dari melihat bulan purnama pada malam hari di lengan cerah dan tidak berawan sedikit pun? Kalau kamu tengok di langit sana, kata Nabi, bulan purnama yang begitu indah, tak ada awan menghalang, memancar cahayanya, terang benderang bulannya. Kalaulah di bumi kamu nampak begitu terang bulannya, tak ada apa pun yang menghalang, bagaimana di alam syurga nanti? Tempat yang indah, lagi bercahaya, lagi tenang, lebih pada itu lagi, kamu akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya, jadi ahli syurga. Itu dia tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Syaratnya kata Nabi apa dia? Jadi ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, hadis ini saya kira muqaddimah saya sebut selepas ini tentang apa syurga itu cukup jelas kepada kita. Syurga ini adalah suatu medan yang begitu indah, terbentang luas dengan 1001 nikmat, dengan cahaya, ketenangan dan seumpamanya. Maka pasti ahli syurga itu boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak dan memang layak. Yang tak layak siapa? Yang tak layak ialah mereka yang bukan ahli syurga, makna ahli neraka. Tak layak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin tuan-tuan, satu muqaddimah penting, kata pengarang kitab kita ini menunjukkan bagi kerinduan sahabat Nabi. Apa yang mereka rindu? Rindu untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketenangan hati, jiwa dan segala-galanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaih. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi kalau begitu, apa di antara gambaran syurga yang disebut dalam kitab ini, iaitulah yang disebut sebagai negeri abadi, negeri kekal abadi. Kalau saya tengok dalam kitab ini tuan-tuan sekalian, secara keseluruhanlah yang dinukilkan oleh pengarang kitab kita ini, iaitulah Aid Al-Qarni rahmatullahi alaihi, dia telah menggaris pandukan lebih kurang sebanyak bilangannya tentang syurga ini. Dia telah menulis sebanyak ada 20 keadaan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 keadaan syurga. Saya nak ambil hanya beberapa saja pada pagi ini untuk kita melihat
bagaimana indahnya alam syurga yang dibayangkan dalam hadis Nabi dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ialah yang pertama, syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Pertama sekali, keindahannya ialah syurga sebagai taman dan mata air. Syurga dibayangkan dalam keadaan sebagai taman dan mata air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-6. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ. Dan kami, kata Allah, jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, di dalam syurga. Tuan-tuan, cerita ini cerita panjang ni. Tapi rumusannya, saya ambil daripada perkataan para ulama, rahmatullah ajma'in, ketika menafsirkan tentang apa maksud yang gambarannya Allah sebut syurga itu sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sungai apa dia? Bentuknya, keadaannya. Ulama bincang berdasar pada hadis yang lain, di antaranya ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata. Ibnu Abbas ada apa, tuan-tuan? Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Sepupu Nabi sallam, Abdullah ibn Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhumah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika membaca tentang ayat waj'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka dalam syurga. Ibnu Abbas berkata tentang sungai ini, apa yang wujud di dunia ini hanya memiliki kesamaan dari segi nama sahaja dengan apa wujud dalam syurga. Dunia sungai, syurga pun sungai. Kesamaan dari sudut perkataan al-anhar, an-nahru, sungai, sungailah. Tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di syurga kelebihannya tidak dapat dibayangkan dengan mata kasar manusia. Kita boleh nampak sungai dunia dengan mata kasar kita, bagian-bagian aliran airnya, sekian-sekian situasinya. Tetapi bila sampai ke syurga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada bayangan boleh kita bayangkan. Mula sungai macam cantik di atas bumi. Kalau sungai di bumi Allah cerah terang benderang sungai, tak ada sampah sarap, katalah contoh. Payah nak cari sungai macam tu sekarang ni. Tapi katalah sungai yang terkawal, alirannya begitu cantik indah, boleh minum air tu kerana cantiknya, jagaan rapi. Tetap tidak boleh nak letak sama dengan sungai di padang di akhirat dalam syurga. Sebab apa? Kata Nabi hadis yang lain, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nak bayar dengan mata, mata tak nak cerita kelebihannya. Nak bayar dengan akal, akal tak mampu nak menyebut tentangnya. Nak bayar dengan hati, hati tak bercakap tentang. Maknanya, Ibnu Abbas kata apa? Keadaannya indah yang amat sangat. Tak ada bayangan kita boleh bayangkan. Tetapi kata beliau, apa pun ceritanya, ini pandangan Ibnu Abbas, tuan-tuan ya, syurga itu adalah daripada mata air yang jernih, terang, bercahaya, mengalir dengan keluasannya, dan panjangnya tak ada jangkaan boleh dinyatakan. Kalau pernah Nabi sebut jarak, pernah Nabi sebut kata Ibn Abbas, panjang sungai dalam syurga ini sejauh jarak antara kota Sana'a dengan Baitul Maqdis. Itu hadis yang lain. Panjang di antara jarak kota Sana'a di Yaman hingga ke Baitul Maqdis. Itu satu hadis, yang lain kata. Tetapi riwayat kata Nabi SAW, panjangnya sungai memerlukan 1 bulan untuk berjalan sampai ke hujungnya. Wallahu a'lam. Ini cerita tuan-tuan kehebatan.
Ini mencerita kehebatan dan peliknya alam syurga yang penuh keindahan. Wallahu a'lam. Hal ini kata pengarang kitab kita ini, Al-Qarni, dia kata ulama ada perbezaan pendapat. Tetapi kesepakatan para ulama ialah sungai di alam syurga ini adalah sungai yang dibangunkan disebabkan oleh cinta sayang Allah kepada hambanya dan kelebihan yang banyak dan kelebihan yang melimpah ruah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita ambillah cerita ini sekurang-kurangnya. Kalau tak detail pun kita faham. Allahu Akbar. Alam syurga penuh keindahan. Alam syurga penuh ketenangan. Alam syurga penuh kerehatan. Alam syurga penuh kemuliaan. Satu. Saya tak nak detail tu. Saya ambil sikit-sikit saja. Kemudiannya, dalam hal yang lain, bila sebut hal syurga ini, disebutkan. Ni tentang syurga, tuan-tuan. Bagaimana ahli syurga ini sentiasa dalam keadaan bersantai seronok bersama mereka. Santai seronok sama mereka, ucapan salam, penghormatan mengenai syurga. Ada satu ucapan, melainkan mereka bercakap benda-benda yang baik saja. Dan satu ucapan yang akan kedengaran, menggembira syurga pada tuan-tuan, ucapan salam sama kita. Berdasarkan ayat dalam surah Yunus 10, dalam surah Ar-Ra'du 23-24, dan banyak surah yang lain lagi. Diriwayatkan, salam penghormatan diucapkan oleh penghuni syurga adalah ucapan salam. Seronok mereka sampai mereka ucap dengan ucapan menggembirakan. Antaranya ialah wa tahiyyatuhum fiha salamun. Surah Yunus. Dan ucapan mereka dalam syurga ialah ucapan salam. Kita selamat, kita bahagia, kita tenang, alhamdulillah. Ini di antara ucapannya. Demikian dalam satu ayat yang lain, Ar-Ra'du 23-24, pun sama Allah sebut, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allahu Akbar. Kata Allah Azza wa Jalla, syurga Allah, syurga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan keluarganya, dengan mak ayahnya, dengan isterinya, dengan anak cucunya. Ini cerita syurga dengan keluarga pula ni. Cerita lain pula tu. Sebab itulah ada ulama yang kata dalam syurga nanti itulah saat yang paling indah sekali. Kerana saat itulah bertemu ayah dengan anak-anaknya, bertemu ibu dengan bapa, ibu dengan anak-anaknya, bertemu anak dengan ibu bapanya. Ini Allah sebut Al-Quran ni. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bertemu kembali antara ayah dengan anak, anak dengan bapa, ibu dengan anak-anak, anak-anak dengan cucu-cucu, anak dengan ayahnya. Temu balik ni, tuan-tuan sekalian. Di mana dalam syurga? Ini kata ulama dalam hadis yang lain, ketika dibayangkan itu, Nabi menangis. Ada hadis lain, saya sentuh sikit. Nabi menangis. Sebenarnya satu hari Nabi tanya Aisyah, Nabi tanya Fatimah radhiyallahu anha. Minta maaf, Fatimah Rasulullah. Fatimah anak Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah aku ada jaminan ke syurga? Aku ni ada jaminan ke syurga ke tidak? Aku kan anak engkau Rasulullah, anak Nabi. Nabi kata apa? Aku tak boleh beri jaminan illa man rahimah, siapa Allah rahmati dapat ke syurga. Pernah satu hari Nabi menangis. Sebab Nabi terkena ayat ini, Nabi berdoa kepada Allah untuk dikumpulkan baginda dengan isteri, dengan anak-anak baginda. Nabi sendiri menangis mengharapkan Allah mengumpul baginda dengan anak-anak dan isteri baginda SAW. Tuan-tuan, kalau begitu Nabi rayuan merintih, kita apatah lagi. Kita lebih aula lagi lah tuan-tuan. Saya termasuk cakap ini. Lebih aula lagi kita merintih malam siang, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana engkau jadikan kami dapat berkeluarga. Kami dapat berkeluarga, ya Allah. Pagi, petang, malam, siang, satu rumah.
Tengok wajah Abang Long, tengok wajah Abang Ngah, tengok wajah Kak Lang, cucunya, tengok malam siang, tengok pagi petang. Cucu sulung, cucu kedua, bertemu, makan, minum sama. Seronok tak? Seronok. Ya Allah, bagaimana Engkau pertemukan kami di atas bumi begini indah, cantik indah, tuan-tuan. Kita minta Allah jadikan perhimpunan ini kekal di hari akhirat nanti, ya Allah. Kalau begitulah sifatnya, kita nak, tuan-tuan. Kita nak, kita doa pada Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi sendiri merayu pada Allah untuk berkumpul dengan keluarga baginda, sebab jaminan syurga ni bukan je bagi dia jamin, tapi Allah yang beri rahmatnya. Siti Aisyah kata, Fatul Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, apabila kita lebih aula. Batu ayat ini sekurang-kurangnya ingatkan saya, tuan-tuan, dah sampai masa di padang mahsyar, jannatu adnin yadkhulunaha, masuk mereka bersama. Siapa tu? Min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mak ayah masuk bersama pimpin tangan anak-anak dia, bahkan cucu-cucunya sekali ni. Dhurriyyatihim, cucu-cucu kita lah. Semua keluarga berkumpul. Allahu Akbar, indahnya ya Allah, ya Tuhan kami. Lepas tu kadang-kadang, tuan-tuan, saya tak tahulah, saya rasa saya termenung banyak kali. Dia ketemu keluarga makan bersama. Malam tadi pun saya ada ruang masa sikit, bawa anak-anak tadi, cerita lah malam tadi. Ada ruang masa sikit, tak ada ceramah semalam. Rehat sekejap. Bawa anak-anak cucu makan bersama. Sambil duduk makan termenung. Ya Allah, seronoknya makan di dunia ini. Boleh belanja, minum, makan air, seronok santai. Cucu pun main-main. Bising-bising jugalah di restoran. Tapi tak apalah, kita ambil tempat yang agak jauh pada orang sikit. Termenung, ya Allah, macam mana aku di padang mahsyar nanti. Tengoklah cucu-cucu aku ni, anak-anak aku ni bersama nanti. Datang perasaan, tuan-tuan. Sebab kita baca ayat ni, kita rasa macam mana kita nak mengekalkan sebuah kehidupan begitu rupa. Nikmat berkeluarga kekal sampai ke akhirat. Tak putus di jalanan. Tak putus jalan, tak putus. Tak sampai masa nanti kita tak nak. Mana Abang Long, mana Kak Lang, mana anak aku, mana ini 2 orang, 5 orang, mana lagi. Tak nak, tuan-tuan, tak nak. Kita nak nanti bersama-sama. Ini Quran sebut, tuan-tuan, Quran sebut. Tapi nak sampai tahap ini bukan mudah. Kecuali orang-orang yang sentiasa berusaha ke arah untuk menyempurnakan imannya, agamanya, ilmunya, amalnya kepada Allah SWT. Dalam konteks keluarga, dijaga hubungan yang baik, didikan yang lengkap, sempurna, didikan yang begitu baik. Kita usahakanlah. Yang berbakti itu kepada Allah, tapi kita usaha. Kita usaha. Ya, kita usaha. Yang berbakti itu kepada Allah. Ya Allah, aku dah usaha. Ya Allah, aku dah usaha dah, ya Allah, untuk bantu diri aku, anak-anak aku, kebaikan pada mereka. Dengan ilmu, dengan iman, agama. Tapi Engkau lebih mengetahui, ya Allah. Kita merayu. Kita minta. Apakah Allah tidak akan menerima kita? Terima, insya-Allah. Tapi kata ya, baiklah. Itu bukan isu kita sebenarnya. Tapi saya sentuh sikit. Ar-Ra'du ayat 23-24. Boleh buka Quran. Siapa buka Quran boleh buka. Ar-Ra'du ayat 23-24. Yang saya ambil tadi penghujung tu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah cerita ni, ahli syurga ni mereka macam mana? Mengucap sama mereka. Salamun alaikum. Kamu selamat, aku selamat. Bima sabartum. Kerana kita bukan sabar. Kamu sabar dalam ujian hidup. Sabar dalam perintah Allah. Sabar macam-macam. Sekarang ini, kita mendapat uqbadar. Fa ni'ma uqbadar. Kita dapat nikmat yang begitu hebat. Tempat yang paling menyesakan kami. Tempat yang paling indah. Syurga. Tuan-tuan. Kata para ulama kita rahmatullah dalam catatannya. Ucapan salam ini dalam syurga berkumandang dengan penuh kemanisan, dengan penuh penghayatan. Bukan ucapan salam macam kita sekarang ni. Assalamualaikum, apa khabar, sehat? Assalamualaikum, sehat ke? Lama tak jumpa. Okey dah tu. Itu di dunia. Ucapan salam di hari akhirat dalam syurga lebih jauh lagi sebab ianya merupakan ucapan yang melambangkan ketenangan, melambangkan kenikmatan, melambangkan kebahagiaan. Semuanya itu berada dalam hati-hati ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan yang ada catatan dalam hadis yang sebut, dalam catatan pun disebut oleh Al-Qarni, ucapan salam pertama kepada syurga siapa yang ucapkan? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam pertama kepada kita ahli syurga, insya-Allah malaikat. Itu ucapan pertama sekali. Kemudianlah ahli syurga bercakap mereka dengan salam. Tapi salam pertama malaikat. Berdasarkan ayat dalam surah Az-Zumar, ayat terakhir. Az-Zumar ayat terakhir. Boleh tuan tengok dalam surah Az-Zumar ayat terakhir. Boleh buka saja. Berdasarkan itu, kata para ulama, bagaimana Allah subhanahu Az-Zumar, tuan-tuan boleh semak daripada surah Az-Zumar, ayat terakhir. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika Allah buka syurga kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ucapan pertama siapa ucap? Malaikat. Salamun alaikum, semua kamu selamat sejahtera, kamu selamat, berbahagia, beruntung, kamu dalam keadaan keselamatan yang abadi. Salamun alaikum tibtum. Malaikat makhluk pertama ucapkan salam atas penghuni syurga. Barulah kita sama kita dalam syurga ucapkan salam, alhamdulillah, macam-macam. Tuan-tuan, ini menunjukkan apa? Kata ulama, menunjukkan satu kemuliaan, izzah, kemuliaan kepada ahli syurga. Malaikat yang sambut dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Baik, itu semua tuan-tuan gambaran Quran belaka tu. Saya sebut sentiasa dalam banyak keadaan kita ni tuan-tuan, minta maaf lah, ini perkongsian ilmu ni kadang-kadang kena sebut. Ada beberapa diary mukmin yang kita nak kena letak dalam perjalanan kita. Dari mukmin. Saya namakan dari mukmin dalam sebuah kehidupan. Kena letak begitu. Apa di antara dari mukmin kita? Sebanyak dari mukmin kita bukan kita jaga semayang, jaga solat, ke masjid, ke surau, bukan itu saja. Alhamdulillah, itu dari kita dah. Sampai masa ke masjid, sewaktu berjemaah, sampai masa datang berilmu, itu dari kita wajib kena ada. Tapi satu dari kita yang penting dalam hidup ialah sebanyak dari kita, satunya ialah diary untuk mengenali syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diungkapkan oleh pengarang kitab ni. Tu yang saya bawa ni. Saya bukan nak baca semua, tapi nak ambil ingatan, peringatan saja, tazkirah lah. Lepas dari kita antailah, kita cuba untuk memahami tentang syurga tu apa dia. Dan tidak susah sebenarnya. Tidak susah nak mencari dari syurga daripada Quran ni. Syurga bagian-bagian ayat sekian-sekian. Tidak susah. Hari ini tuan-tuan sekalian, kemudahan sudah depan mata kita. Kita ambil kesempatan. Contoh setengah Quran terjemahan. Setengah Quran terjemahan, kalau saya nak tunjuk mungkin tidaklah ada masa sekarang. Tapi Quran terjemahan tu ada indeks. Indeks ayat, indeks cerita, indeks hukum hakam, ayat-ayat tertentu. Ayat tentang akhlak, ayat tentang hukum hakam, ayat tentang syurga, ayat neraka, ada dalam indeks tu. Tuan-tuan pergi semak ke situ, tuan-tuan nak apa? Nak ayat tentang syurga. Ada senarai. Ayat surah sekian, ayat surah sekian, ratusan ayat. Siapa ada usaha lebih, dia akan cari, dia akan buka. Ayat tentang syurga, aku nak faham syurga ni. Ayat sekian surah. Dia akan pegang Quran, bilik terjemahan. Oh, ayatnya, terjemahnya. Ayat kedua pula, ayat sekian surah. Dia akan tengok ayat, apa ayat surahnya, dia akan bilik Quran. Kita akan dapat. Dari kita, saya maksud dari kita apa, tuan-tuan? Dari kita adalah, kita melihat cerita syurga ini
dengan konsisten. Bagian keindahannya. Apakah ini tidak menjamin hati kita makin bercahaya? Pasti hati makin bercahaya. Apakah tidak menjamin hati kita makin mulia? Hati kita makin mulia. Jiwa kita makin mantap. Sebab apa? Kita baca cerita syurga satu-satu ayat, bagian-bagian. Contoh macam tadi. Allah sebut tentang hak keluarga. Jumpa ayat Ar-Ra'du. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dalam cerita Allah, cerita syurga adnin akan dimasuki oleh keluarga dengan ibu ayah anak-anak. Kita baca tu indeksnya, ayatnya. Allahu Akbar. Begini syurga rupa-rupanya. Saya sebut ini tuan dari mukmin. Kita dari ada. Tapi dari sekadar dari harian lah. Dari jam berapa meeting. Dari nak balik kampung bila. Okey dah tu. Dari hidup dunia. Tapi mana dari mukmin dalam kehidupan agama? Contohnya, kita baca tentang syurga. Ini sebagai contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh yang mudah, simple, yang semua kita boleh buat. Dengan usaha sedikit. Cari masa, cari tenaga, cari waktu. Sebab kita nak merapati syurga Allah dengan membaca ayat-ayat tentang syurga dan kelebihannya. Baik tuan-tuan sekalian. Baik, ini baru 20 tadi kan. Kita pergi lagi. Tuan-tuan sekalian. Kata bab syurga ni, Allahu Akbar. Saya duk ingat satu hari saya akan cuba untuk jadikan taks kitab ini sebagai taks kembali. Kalau Masjid Negeri 10 tahun boleh tamat, 10 tahun. 224, 224, 10 tahun. Ya, boleh tamat sekitab ini. Tak boleh nak bayanglah kalau kita boleh mula kuliah subuh. Maksudnya sekali sebulan belajar kitab ini balik, kalau ada ruang mungkin 10 tahun akan datang pula. Penceramah pun tak letih dah nak bercakapnya. Mata dah kabur dah masa tu. Tapi tak apalah. Sekali sebanyak kita sampaikan ilmu ini. Macam tak nak mati lagi. Kata kabur-kabur mata tu. Tak tahu. Mati besok lusa tak tahu. Tapi harapannya begitulah. Baik, tuan-tuan sekalian. Satu lagi di antara bab syurga ni. Saya pilih pada pagi ini tuan-tuan sekalian. Ialah orang pertama yang memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama ke syurga Allah. Dalam riwayat jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita daripada hadis Muslim, Bukhari Muslim, orang pertama ke syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi orang pertama ke syurga. Ada riwayat yang saya boleh tambah sikit pada pagi ini, tuan-tuan sekalian. Hadis Ibnu Majah, hadis Muslim tu sebut Nabi lah. Sebab Nabi kata apa? Ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu fa yuqalu li man fa aqulu Muhammadun fa yuqal bika umirtu an la aftahu li ahadin qablaka. Hadis Bukhari Muslim ni. Kata Nabi, aku akan datang ke pintu syurga hari kiamat nanti. Syurga tak buka lagi ni. Aku datang, kata Nabi. Lalu kata Nabi apa dia? Aku akan ketuk pintu syurga itu. Jadi pintu ketuklah sifatnya. Tapi jangan tanya saya lah, pintu ustaz, pintu macam mana? Wallahi, tapi pintu ketuklah. Sifatnya kata Nabi, aku ketuk pintu, fa astaftihu, aku minta izin. Lalu malaikat tanya, Man siapa yang ketuk pintu ni? Maknanya dalam tu. Keluar. Man. Ini riwayat Muslim. Kata Nabi, Muhammad. Aku Muhammad. Lalu malaikat kata apa? Engkau Muhammad. Malaikat buka pintu. Kata malaikat, bika umirtu alla aftahu li ahadin qablaka. Aku Allah perintah jangan buka, malaikat kalau kau datang buka. Tengok tuan-tuan.
Malaikat kata, aku Allah perintah jangan buka pintu ini kecuali Muhammad datang. Ketuk, buka. Jelas di sini kata ulama, Nabi orang pertama ke syurga. Itu hadis daripada Muslim. Orang kata Nabi kata apa? Ana aktsarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati. Kata Nabi, aku akan bawa umat aku ramai ke syurga. Tapi aku orang pertama akan langkah ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jelas itu. Tuan-tuan tambah sikit. Riwayat sebut ni. Dia kalau bab syurga ni, saya duk ingatlah. Masa duk ceramah bulanan Masjid Negeri tu, ada seorang jemaah tu, dia kata, Ustaz, ada seorang jemaah, saya tengok Datuk apa nama, dia kat umur 78 umur dia. Belah kanan saya lah, saya ceramah, dia situlah dia tempat dia. Kalau tak ada di demam lah tu tak datang tu. Dia kata, saya tak boleh miss Ustaz, dia kata. Sebab bila bab syurga ni, seronok dengar. Tuan-tuan sekalian. Satu hadis yang lain, Ibnu Majah, ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah, Abu Daud pun sebut, dan diterima oleh para ulama. Ada pandangan mengatakan, saya sebut ini Ibnu Majah sebut tuan-tuan ya, tapi pandangan ini ada ulama mendhaifkannya. Yang mendhaifkan Al-Imam Al-Albani, seorang tokoh besar dalam bidang hadis. Al-Albani, Nasr Al-Albani, dia tokoh besar bidang hadis. Dia banyak mentafsir hadis sahih dan dhaif. Tapi bagi dia kata dhaif, lemah, hadis lemah. Tapi kalau ikut Ibnu Majah, ini saya bawa cerita ini sekadar untuk menyatakan kelebihan. Ada hadis menyebut bahawa orang pertama akan ke syurga kalangan umat manusia siapa tuan-tuan? Nabi satu hal lah, Nabi masuk. Orang pertama daripada umat manusia ini, umat Muhammad ini, lepas Nabi, siapa orang kedua? Ustaz Hakimi ikut, insya-Allah. Imam kita. Tuan-tuan, diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada yang disebut bahawa orang pertama akan masuk syurga kalau umat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, tuan-tuan. Maulah orang akan masuk. Pertama Nabi, dua Abu Bakar. Ini sebut Ibnu Majah sebut, tapi dia dhaifkan oleh Al-Albani. Cuma kita ambillah. Saya sebut ini sebab nak menunjukkan bahawa siapa pun orang kalau ada kelebihan dia layak syurga di awal. Contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Paling layaklah kau nak kira. Sebab apa? Nabi wafat, orang pertama dalam ganti Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wafat Nabi sahaja, dilantik keesokan harinya, 2 hari kemudian atau 1 kemudian, siapa? Abu Bakar, khalifah pertama. Tak dilantik orang lain, muncul Abu Bakar, khalifah pertama dalam ganti Nabi SAW untuk bawa umat ke jalan ilmu dan kebajikan. Itu dah cukup jelas. Abu Bakar belakang Nabi dah awal lagi. Ketika hijrah bersama Nabi dalam gua, dialah hadapi segala masalah, perintangan, kepayahan, digigit dengan gigitan, dengan situasi perjalanan. Abu Bakar, tuan-tuan, hebat amat sangat. Jadi, kalau Ibnu Majah sebut hadis ini, ada cerita macam kita boleh terima. Tapi apa perkataan, hadis ini al-dhaif. Yang penting hadis ini membayangkan sekurang-kurangnya, itulah di antara kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang penting Nabi orang pertama. Kita ni, ya Allah, ya Tuhan kami tak ada angka lah. Tetapi kami, ya Allah, nak syurga-Mu, ya Allah. Itu saja. Harapan kita dengan doa, Allahumma adkhilni al-jannata ma'al anbiya'i was-siddiqin was-syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Itu doa kita. Doa saya, doa tuan-tuan, siang malam kita doa. Allahumma adkhilni al-jannata ma'al anbiya'i was-syuhada was-salihin was-siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Doa kita, ya Allah, aku nak ke syurga bersama rombongan Nabi-Nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang baik-baik kalangan kami. Nombor berapa jangan kira. Nombor 1 bilion, 5 bilion pun. Tapi penting kita nak tapak kaki kita ke syurga Allah. Itu harapan kita. Doakanlah. Baik. Itu antara hadis Nabi
tentang Nabi yang pertama. Seronok bila baca ni, dengan Nabi kata, aku ketuk pintu, malaikat buka, hadis Muslim cerita, membayangkan itulah Nabi yang akan pandu kita. Ada ulama yang kata macam ni. Bila Nabi sebut dalam hadis, ana aktsarul anbiya taba'an yaumil qiyam. Aku ni akan bawa umatku paling ramai ke dalam syurga. Lepas tu ada ulama yang kata, membayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal umat baginda walaupun seorang. Ini pandang ulama tuan-tuan ya. Nabi tidak akan tinggalkan umat walaupun seorang. Semua akan ke syurga. Cuma ulama bincanglah kemudian dalam hadis yang panjang. Sebab Nabi ada sabda kepada kita, seorang mukmin yang walaupun jahat macam mana, maksiat macam mana dia banyak buat, tapi dalam hati tetap ada kalimah la ilaha illallah. Tak mati dalam syirik. Dia buat dosa lah, buatlah dosa. Sebab dia berdosa, memang kena minta ampun. Tapi dia dosa tu buat, asyik buat. Minta ampun buat, minta ampun buat. Maksud terjebak saja. Kalau dia mati keadaan tak ada syirik dalam hatinya, tetap dia akan ke syurga di penghujungnya insya-Allah. Betul kata ulama, jangan ada syirik. Syirik ini menafikan syurga. Tapi seorang pendosa, dia dosa, dia peluang taubat ada. Tapi syirik jangan ada. Sebab syirik ini satu jenama yang paling menyusahkan jiwa dan kehidupan beragama. Syirik Allah tidak ampunkan. Itulah kita tuan-tuan, kata para ulama kita buat dosa macam mana pun, ambil kesempatan jalan pulang segera. Dengan keinsafan. Buat dosa lagi, ampun lagi. Jangan kita putus asa. Tapi janganlah pula salah faham. Ustaz ceramah ni macam suara dosa je. Bukan tu. Saya sebut tadi, kita ni buat dosa macam mana, kena jalan pulang cari. Minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun. Dosa buat, minta ampun. Jangan putus asa minta ampun. Sebab kita ada kelemahan. Ada orang buat dosa, minta ampun. Lama-kelamaan buat dosa lagi. Itulah kita berkelemahan manusia. Tapi jangan sampai kita putus asa. Sebab putus asa ini tidak ada dalam hukum hidup beragama. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata para ulama, orang yang berdosa macam mana pun, di badan mahsyar nanti ada hak untuk ke syurga Allah dengan syarat tak ada syirik dalam kehidupannya. Jadi kita kena ambillah jalan itu. Yang penting ialah kalau kita buat silap, jalan pulang, ambil segera, cari segera dan minta keinsafan pada Allah. Buat silap, ampun kita minta. Buat salah, kepada Allah kita serah taubatnya. Mudah-mudahan itulah kekuatan kita. Dan akhirnya satu hari, dengan sebab kita minta ampun dan cap kali itu, Allah akan tutup pada kita kejahatan dan keburukan. Baik tuan-tuan sekalian, ini dah masuk masa kejaraan dia ni. Saya pun ada program lain kejap lagi nak kebangi. Tuan-tuan sekalian, saya kira untuk bab syurga ni hanya 3 sajalah. Allahu Akbar. Rasa tadi nak baca sampai 10 ya. Tapi tak dapat dah nak baca. Tapi yang penting tuan-tuan, macam-macam lah bab syurga ni. Sapu tangan ahli syurga pun ada bincangkan. Penghuni syurga, tengok Tuhan kita sebutkan tadi, pasar syurga, inna fil jannati suqan, dalam syurga ada pasarnya. Ini semua cerita-cerita hadis Nabi juga. Makanan ahli syurga, kedudukan syurga paling rendah siapa, paling tinggi siapa. Ini semua bicara dalam syurga. Taman syurga, ada tanaman syurga ni. Inna fil jannati syajaratun, inna fil jannati syajaratan, ya, salah baca tu. Inna fil jannati syajaratan, sebab inna kan. Inna fil syajaratan, dan juga ada pokoknya. Ada pokok juga. Ya, Masya Allah, macam-macam. Di dalam gurau. Durian ada ke tidak Ustaz? Masuk dulu, jangan tanya. Masuk dulu. Jadi yang pentingnya, syurga tu dengan pokok-pokok yang begitu rimbun untuk dimakan dengan kepuasannya. Sampai kata Nabi SAW, satu pokok dalam syurga ni, ini kita baca hadis pelik-pelik, tapi syurga memang pelik lah.
Dia bukan dunia, syurga pelik. Hadis Bukhari sebut, inna fil jannati syajaratan yasir rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Hadis Muslim Bukhari ni. Dalam syurga ada pokok yang kita berjalan di bawah dia punya rimbunnya, berjalan 100 tahun pun tak boleh nak sampai ke penghujungnya. Besar pokok sampai tahap tu. Rimbun pokok berjalan 100 tahun pun tak sampai ke penghujungnya. Jangan termenung, pelik Ustaz. Memang syurga ni pelik, jangan bimbanglah. Semua pelik, tapi itulah nikmat kedamaian bagi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi syurga ni memang pelik dengan kelebihan. Wallahu alam, saya kira itulah kesempatan pada pagi ini. Masa tidak mengizinkan, sekadarnya lah ya. Kalau bulan depan saya cubalah ambil lagi beberapa data penting daripada kitab ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita ambil beberapa perkara. Banyak benda tuan-tuan. Amin Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan nikmat syurga daripada masyarakat. Ya Allah, golongkan kami dan golongan ahli syurga-Mu. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والعناية والبركة والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.